أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن جاهد بجهاده واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرم علينا. اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا أرحم الراحمين. واجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على محمد والحمد لله وبعد. Muslimin dan muslimat, sambung kelas kita melalui kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa, dan kita berada pada muka surat 55 pada tajuk hukuman dosa dan kemaksiatan. Di antara hukuman yang menimpa ke atas orang yang melakukan dosa kemaksiatan adalah bahawa yakni dosa dan maksiat itu mengeluarkan hamba dari lingkaran ihsan. Tak ada perasaan. Ihsan ini adalah satu darjat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada manusia apabila sudah mencapai tahap keimanan yang tinggi. Nabi SAW pernah didatangi oleh Jibril, seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab, hadis sahih Imam Bukhari. Dia didatangi oleh Jibril, bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, dan bertanya tentang ihsan. Itulah satu tahap kedudukan yang paling tinggi di kalangan manusia. Ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Dan kalau kamu tidak melihat Allah, maka kamu sentiasa menyadari bahawa Allah sentiasa melihat kamu. Tapi orang yang melakukan dosa, hilang daripada dia rasa. Dia tak ada, memang kita tak boleh tengok Allah, tak boleh nampak Allah, dan dia sudah hilang daripadanya rasa bahawa Allah sedang memerhatinya. Maknanya dia buat salah, dia buat dosa dalam keadaan seolah-olah dialah yang berkuasa, dialah yang melakukan segala-galanya, ikut suka dia. Dan orang yang melakukan dosa juga melakukan maksiat. Dosa dan maksiat itu menghalanginya dari mendapatkan pahala orang-orang yang berbuat baik. Tak ada kebajikan begitu. Bukan mengumpul pahala, tapi sebaliknya mengumpul dosa, mengumpul azab. Ini pun salah satu daripada hukuman yang boleh mendatangkan impak buruk, kesan buruk kepada kita juga apabila seseorang itu berhadapan dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti.
Lalu bila Allah menginginkan kebaikan baginya, maka Allah menempatkannya dalam lingkaran orang-orang mukmin pada umumnya. Mungkin kalau Allah nak bagi dia ni masih lagi betapa ada kebaikan pada dia, duduk di kalangan orang-orang yang beriman, masih lagi orang boleh tegur dia, ada orang boleh larang dia, boleh tegur dia, boleh beri peringatan kepada dia. Lalu bila dia mendurhakainya dengan kemaksiatan yang mengeluarkannya dari lingkaran iman, nescaya dia keluar dari lingkaran iman sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin dia boleh hidup bersama dengan orang mukmin. Tapi kalaupun dia hidup bersama dengan orang mukmin, dalam pada itu masih lagi duk buat kerja-kerja maksiat, masih lagi duk buat kerja-kerja dosa, maka pada ketika itu inilah keadaan yang sangat bahaya, dicabut daripadanya iman. Seperti mana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Nabi Anas bin Malik. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang masyhur, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun, wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'minun, wa la yantahibu nuhbatan wa huwa mu'minun, wa la yantahibu nuhbatan dhata sharafin yarfa'u ilayhi fiha an-nas absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'minun. Tidaklah seorang penzina itu saat dia berzina dalam keadaan mukmin sempurna. Maknanya orang yang melakukan zina, pada ketika dia melakukan zina itu imannya telah dicabut. Maknanya dia sudah tidak ada iman pada ketika itu. Ni. Kadang-kadang kita berasa malas, mari pun orang nak semayang dah. Waktu tu iman kita tu kurang lah sikit, karan dia tak berkuat. Macam tu juga dengan Jumaat, kan? Jumaat tu kalau kita mari waktu tu imam naik dah member dah, tu maknanya memang out dah tu, iman kita tu malak sangat dah tu, kan? Kalau cara kita betul iman kita kuat, kita dapat unta. Kalau orang dapat unta tu maknanya iman dia kuat. Kurang sikit pada tu kalau cara dia dapat lembu, kurang lagi dapat kambing, kurang lagi dapat ayam, kurang lagi dapat telur ayam, bawah dah tu tak ada lah, kan? Maknanya iman seseorang itu dia boleh bertambah dan boleh berkurangan. Macam tu juga ada orang yang apabila dia buat satu dosa, macam Nabi SAW sebut di sini, apabila seorang itu berzina, iman tidak ada di dalam diri dia. Kalau ada iman dalam diri dia, dia tak akan buat benda tu. Keyakinan seseorang itu menghalangi dia daripada melakukan dosa itu. Tidaklah seorang peminum khamar itu saat dia meminumnya dalam keadaan mukmin
yakni sempurna. Maknanya dia tak keyakinan dia kepada Allah Ta'ala pada ketika itu sudah tidak ada. Keimanan dia kepada Allah Ta'ala tidak ada. Tidaklah seorang pencuri itu saat dia mencuri dalam keadaan mukmin, yakni sempurna. Maknanya macam tu juga orang yang mencuri, bila dia mencuri, maknanya keimanan dia, keyakinan kepada Allah, dia tak berasa kata Allah duk perhati dia, dia tak berasa kata Allah akan siksa dia tak berasa, hilang. Kalau cara dia berasa, dia tak boleh buat. Dia tak berasa. Tidaklah seorang perampas itu merampas sesuatu yang berharga, di mana orang-orang mengangkat pandangan mata mereka kepadanya saat dia merampasnya dalam keadaan mukmin sempurna. Maknanya orang yang duk rajin ragut, rajin ambil harta orang secara keras, secara paksa, walaupun orang itu yang dikatakan ihsan tadi ni, dia tak ada perasaan dah. Orang duk perhati dia, orang dengan muka, orang kata apa, muka kesian, merayu kepada dia supaya janganlah duk ambil dia, masih lagi dia berkeras. Maknanya dia sudah tidak ada ihsan dalam diri dia. Iman tadi sudah tak ada perasaan dah. Dia buat ikut dan. Dia buat ikut rasa ya. Itu maksud hukuman yang Allah Subhanahu wa taala kenakan kepada pendosa, orang yang melakukan dosa, hilang daripadanya ihsan tadi ni. Maknanya hilang daripada dia keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tak ada rasa kata Allah Ta'ala akan siksa dia, tak ada rasa kata dia akan menerima azab di akhirat, tak ada. Dia buat. Walaupun secara zahirnya kita percaya bahawa orang bila kita buat salah, kita akan orang kata terima akibat dia. Tapi keyakinan dalam hati dia itu sudah terhakis. Dan ketahuilah bahawa orang yang kalau dia sentiasa berkekalan dalam keadaan macam tu, lama kelamaan iman itu akan terhakis terus. Hilanglah perasaan dia, jadilah dia macam Qarun, macam Fir'aun. Kita tengok macam mana Fir'aun, Allah Ta'ala dah cabut terus daripada hati mereka perasaan, sehingga apa? Sanggup membunuh budak-budak kecil. Sanggup. Kita pun pelik lah. Kadang-kadang kita rasa heran orang yang melakukan kezaliman kepada orang kan. Kenapa? Waktu dia buat kerja tadi ni, iman tadi sudah terhakis daripada diri dia. Punca iman ihsan tadi terhakis pada diri dia. Sebab dosa-dosa dia yang sebelum tu lah. Kita tengok dia tu orang bagus, tak bisa buat kerja, tapi mungkin dia tak semayang. Tak semayang dosa. Tentu kadang-kadang kita ni duk ingat kita orang tak mencuri, itu orang bagus lah kan. Tapi dia tak semayang, dia melakukan maksiat. Orang yang tak semayang, orang itu melakukan maksiat. Karena semayang itu adalah perintah Allah. Allah suruh semayang. Bila dia tak semayang, dia bagus terang mana dia bermaksiat. Dia adalah pendosa. Kan? Dia bagus terang mana pun kalau dia tak puasa, rajin buat cucuk ke orang pun, rajin buat majlis buka puasa ke orang pun, tapi dia tak puasa, mana dia berdosa. Dia berdosa. Dan dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang itulah yang menyebabkan, yang kita duk baca tadi, dia terima hukuman tercabut perasaan ihsan iman daripada diri dia, yang menyebabkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dia akan jadi lebih teruk, hilang perasaan, dia boleh jadi lebih teruk lagi. Jauhilah oleh kalian dan jauhilah, dan taubat tetap terbuka setelah peristiwa itu. Maka maksud daripada, maknanya orang yang pernah melakukan dosa-dosa seperti ini, zina, minum arak, kan, mencuri dan sebagainya tadi ni, berhati-hatilah, bertaubatlah sebelum apa? Sebelum iman itu dicabut terus
sebelum Allah Ta'ala cabut perasaan daripada tak ada perasaan langsung dah. Jaga. Yang keberapa dah tu? Bahaya noh, jaga noh. Jangan dosa kita menyebabkan kita sudah tidak ada apa? Perasaan. Iman tu sudah tak ada. Sedangkan iman itu adalah benteng untuk menyelamatkan kita daripada apa? Melakukan kesalahan lagi. Yang seterusnya, di antara hukumannya adalah bahawa ia menghambat perjalanan hati menuju Allah dan alam akhirat. Itu keluh kesah. Bahasa yang paling mudah, keluh kesah, terkejar-kejar, yang akan menyebab, dan dosa itu boleh jadi mematikan hati. Allah. Hati ni kadang-kadang dia sakit. Yang Allah Ta'ala sebut, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Itu hati sakit. Dan yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah itu maknanya maradun nifaq, penyakit nifaq. Ada juga hak tu okey lagi. Hak yang parah lagi ialah hati yang mati. Tok Syaruk kata apa? Biasanya hati mati ini di apa nama? Ada milik orang kafir. Alladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Pasal apa? Hati mereka sudah mati. Khatamallahu ala qulubihim. Hati mereka telah tertutup, mati. Ini pun satu benda yang bahaya juga. Jadi keluh kesah. Keluh kesah. Yang mana dosa itu juga boleh membawa sampai peringkat mematikan hati seseorang. Dan hati yang mati ini, kalau adalah sedan nakal daripada seorang ulama yang terkenal, Ibrahim Adham, dia sebut ada 10 punca. Kita dinakalkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab dia Nasaih Al-Ibad. Ada 10 penyebab kepada matinya hati. Tak apalah, kita tengoklah satu-satu. Yang pertama, kata Syekh Ibrahim Adham, ni ulama sufi besar ni. Yang pertama dia kata Ibrahim Adham, kamu mengenal Allah, bahawa Dia pencipta kamu, zat yang memberi rezeki, tetapi kamu tidak mau menunaikan hak-haknya, menyebabkan hati kamu akan jadi mati. Yang pertamanya, kita tahu kata Allah bagi rezeki, Allah bagi makan minum, Allah bagi kehidupan, tapi kita tidak menunaikan hak-hak Allah. Apa dia hak-hak Allah? Dalam hadis Nabi SAW kata kepada sahabat Ibn Abbas, kata haqqullah alal ibad, hak Allah terhadap hambanya ialah apa dia? Kita beribadat kepadanya tanpa melakukan syirik. Kita melakukan ibadat kepada Allah tanpa melakukan syirik. Adakah kita telah menunaikan hak Allah? Kalau kita tidak menunaikan hak Allah, maka ketahuilah bahawa hati kita akan sampai kepada apa? Akan menyebabkan kematian, akan menyebabkan hati kita mati. Sampai masuk waktu tak berasa nak semayang, masuk waktu tak berasa nak puasa, kan? Sampai peringkat maknanya sampai perintah Allah kita tak berasa apa. Tu maknanya kita tidak menunaikan hak Allah. Orang yang tidak menunaikan hak Allah akan menyebabkan hati dia lama kelamaan mati. Yang kedua, kamu membaca kitab Allah tapi tidak mengamalkan isi kandungannya.
Kita baca Quran. Tiap kali Ramadan 2-3 kali khatam. Masalahnya kita tak faham, kita tak tadabbur, kita tak menghayati, yang menyebabkan kita kata Allah Ta'ala suruh buat lagu ni, tapi kita buat lagu lain. Pasal kita tak faham. Itu pentingnya kita kena tadabbur Al-Quran. No? Betul, dalam Al-Quran Allah kata apa? Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka itu tidak tadabbur Al-Quran ataupun hati mereka telah terkunci? Mana? Orang yang tak memahami Al-Quran, tak ikut Al-Quran, mana hati dia akan mati, terkunci. Kalau berat tuan-tuan. Sebab itu kita tengok orang Islam sekarang ni jumlahnya ramai, tetapi Islamnya tidak seperti mana yang dikehendaki. Tak seperti mana yang dikehendaki. Islam pada pakaian, Islam pada pengakuan zahir saja. Hakikatnya tidak. Dua. Yang pertama tadi ni, orang yang tidak menunaikan hak-hak Allah akan menyebabkan hati dia mati. Yang kedua, orang yang tidak melaksanakan apa yang Al-Quran kata, hatinya mati, tak beramal dengan Al-Quran. Yang ketiga, kalian mengakui bahawa iblis itu musuh, tetapi kalian menjadikannya teman, bertemankan kepada syaitan. Kalian mengikuti iblis akan apa-apa yang dia perintahkan. Tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat, kadang-kadang kita ni tak cermat, tak jaga, sehingga dengan kerana benda yang kecil saja kita sudah terikut syaitan. Kita ambil contoh kecil, agama kita, Nabi kita ajak kita bila kita makan dengan tangan kanan, kan? Ada orang dia makan dengan tangan kiri. Biasa kan? Bila nak makan kena baca bismillah. Ada orang tak ambil berat. Ada ya, dia bantai terus. Nak bismillah sepatah ataupun dia berasa macam orang kata berpayah. Itu jalan-jalan lorongan kepada syaitan, mari kacau kita. Dan boleh membawa kepada matinya hati seseorang. Kita kena ambil berat. Susah tuan-tuan. Kalau kita tak ada ambil berat, benda-benda tu yang menyebabkan kita kadang-kadang jadi malas. Yang tadilah, kita akan terima akibat tadilah, kan? Tak ada perasaan ihsan kita. Yang keempat, kamu menyatakan cinta kamu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kamu meninggalkan sunnahnya. Bahkan apa yang kamu buat itu adalah benda-benda yang bercanggah dengan sunnahnya. Duk buat benda-benda bid'ah. Ingat bahawa apabila seseorang itu melakukan benda-benda bid'ah, dia telah mematikan sunnah. Sunnah berlama. Pasal apa dia tak mau buat? Duk buat benda bid'ah pasal apa? Juga akan membawa kepada matinya hati seseorang. 5 ada ingat. Saya ulang balik. Yang pertama tadi ni, orang yang tidak menunaikan hak Allah. Yang kedua, orang yang tidak turut Al-Quran. Yang ketiga, orang yang ikut iblis. Bahasa mudah lah, senang. Yang ketiganya, orang yang ikut iblis. Yang keempatnya, orang yang mengatakan bahawa dia cinta kepada Rasul, tetapi dia tidak mengamalkan sunnah. Bahkan dia adalah penentang sunnah. Kan? Orang nak buat sunnah, dia menentang, dia lawan. Allahu Akbar. Dan yang kelima, kamu mengatakan bahawa kamu cinta kepada syurga, nak kepada syurga, tetapi kehidupan kamu, amalan kamu tidak membawa kepada syurga. Dia buat kerja-kerja yang bukan jalan-jalan membawa kepada syurga. Buat kerja-kerja yang jauh daripada syurga, membawa kepada neraka. Yang keenam, kamu kata kamu takut kepada neraka, tapi kamu buat kerja yang membawa kepada neraka. Juga akan menyebabkan hati mati.
Yang ketujuh. Berat kita ni. Nampak kau sari kau parah kita ni. Tapi kita tak ada ambil berat hal-hal ni, kita duk kira hal lain. Hal banyaknya kita ada ambil berat hal apa? Kehidupan sementara. No? Yang ketujuh, kita pakat mengaku bahawa kita yakin mati itu akan mari. Tapi ada tak kita buat persiapan untuk mati? Banyaknya kita dah buat persiapan untuk hidup. Kalau dengan Nabi benar tu, Allahu Akbar. Baru tak sah dia faham kata berah habis dah. Kan? Nen 5 beg hak 10 kilo. Dia boleh ambil hang. Maknanya hang cadang nak hidup lama gitu. Bukan cadang nak mati tu. Salah ke tak tu? Tak. Bukan nak abang kita salah. Nak abang kata lobanya kita kepada kehidupan tu. Berbanding lobanya kita kepada kematian. Kita duk ingat kata kita sayuk dah sampai 6.48 tak ada siapa dia lagi. Kan? Kita kata 6.48 sampai tak ada siapa dia lagi. Nak masuk pukul 6.59. Antara tu kita. Kan? Tak, bukan nak kata siapa kata kita. Siapa yang rasa dia nak mati dah tu dia akan berebut untuk apa? Buat persiapan nak mati. Dia buat persiapan nak mati. Ada tak? Kita nak bersegera kepada benda-benda tu. Maknanya kalau kita nak berasa nak bersegera kepada benda tu, maknanya kita rasa lambat lagi kita nak mati. Lambat lagi. Kalau apa? Kita tahu tak kita nak mati. Ni tambah hak 60 ke atas ni. Hak 60, 70 ke atas. Memang akan matilah. Duk kalau tanpa puasa lagi. Boleh pukul 12, pukul 13 duk kalau duduk tempek puasa lagi, kalau lagi. Esok hang nak pakai lewat. Bagi hak budak-budak lah. Kan? Bagi kat depa lah. Bukan musim kita dah. Marah kita pula kata ni perjuangan ya lah. Mana kita rasa seolah-olah kehidupan kita atas dunia ni lebih penting. Tapi kita tahu kita nak mati. Tahu nak mati. Allahu Akbar. 60, 70, 80 tu Allahu Akbar. Dekat sangat dah dengan pintu kubur. Yakin sangat dah tu. Tapi tak juga. Betul? Kata Ibrahim Ibn Daham ni, dia kata hang berasa hang nak mati tapi masih lagi duk menangguh-nangguh persiapan kematian. Betulnya hak jenis umur maaf cakap dah 70 80 ni tersuruh galas serban lah, galas kain kapan lah. Pergi kedai kopi pun tanggung kain kapan. Kain kapan apa ni noh. Barulah aku nak berasa ceri mula rumah lagi. Nak mari masjid pun kata kain serban kan, kain bawah tu nampak pelik lah. Kain kapan? Kain kapan? Aku bawa kain kapan? Kan? Kita kiasannya lagu tu lah. Maknanya tak perlulah bawa kain kapan. Maknanya lebih kurang lagu tu lah. Mana duk ingat selalu atas kepala bau kita ni tahu tak? Kain kapan? Kan? Kalau nak pakai minyak wangi pun hak bau-bau dekat dengan kemian tu. Kan? Hak bau dekat-dekat dengan kemian tu. Allah. Ataupun bau dekat-dekat dengan daun pandan tu. Dengan orang nubuh orang mati kan. Ikutlah merasa nak cari mula rumah sikit. Allahu Akbar. Kemudian yang selalu, yang ke-8 yang selalu kita duk buat. Kita selalu duk perhati keaiban orang. Selalu kita duk tengok keaiban orang, kekurangan orang. Tak pernah pun kita duk perhati keaiban, kekurangan kita. Menyebabkan kita tak berasa nak perbetul diri kita. Kita nak perbetul orang tak boleh. Tak boleh nak perbetul orang. Taubat mana? Susah nak perbetul orang.
Mari duk jerkah di depan mikrofon ni, cakap boleh jerkah ya. Terpulang kepada tuan-tuan nak berubah ke tak? Cakap boleh abang ya lah. Tapi pernahkah kita mengubah diri kita? Memerhati keaiban, kekurangan dalam diri kita? Tak. Tak senang ya saya begitu. Cuba kalau orang tegak kita enggak. Orang kata kita hang ni tu, mesti kita marah. Maknanya kita tak merasai bahawa kekurangan pada diri kita. Hang tahu nak? Marah. Dia lah tu. Tak berasa. Tak pernah melihat kekurangan pada diri kita. Kita duk perhati keaiban orang. Akan menyebabkan hati kita juga mati akhirnya. Tak berasa lah nak teriak. Kalau kita duk puasa, kita ada keaiban, kekurangan, dosa banyak sangat. Allah Ta'ala nak bubuh neraka mana, kita akan rasa takut, kita akan teriak, akan menangis, akan menghidupkan hati kita, akan melembutkan hati kita, akan paksa diri kita, hati kita akan paksa diri kita supaya bangun tengah malam. Hang ni banyak dah dosa ni, nak mati tak lambat dah, bangunlah, nak tidur apa lagi? Tapi adakah benda tu? Jaga-jaga pukul 5 awal lagi apa pukul 5 hang tak boleh tidur lah hang orang tua oi. Orang tua hang tak boleh tidur dah ni kita cakap dengan diri kita. Hang si tua hang tak boleh tidur dah pukul 5, hang patutnya pukul 4 tu hang tak boleh tidur, hang tak layak dah tidur. Baby ya tidur banyak ni. Hang akan tidur nanti lamanya di mana? Di mana? Dalam kubur. Hang tidur sepuas-puasnya sampailah hang dengar sangka kalah. Allah. Yang ke 9, hari-hari kita dah ambil rezeki Allah Ta'ala, tapi kita tak pernah bersyukur. Asyik duk mengeluh ya. Asyik mengeluh ya. Tak ada nak bersyukur. Rasa kurang tau ni haruman ni. Dia dah tu mengeluh dah tu. Tak rasa kurang. Tu tengok dia berasa kurang. Tak kurang tuan-tuan dan puan. Allah Ta'ala tak pernah kurangkan daripada kita. Tak kurang. Memang tahun tu kita layak makan banyak tu, silat-silat lebih dah Allah bagi tu. Tapi nafsu kita tu duk berasa kurang. Tak kurang tuan-tuan. Adakah kita nak mengatakan bahawa Allah menzalimi kita dengan mengurangkan rezeki kepada kita? Hari-hari duk biluh minum teh. Tiba-tiba hari ni orang Tina kita angkat mari ayat hangat ni kat kita. Itulah rezeki kita dan itulah terbaik untuk kita. Tak kurang. Itulah takdir, ketentuan Allah bagi kat kita. Tak usah duk kata, hari ni bersifat kurang ni. Dah, tak kurang dah. Yang tu je. Banyak tu ya. Tapi itulah nafsu. Yang akhirnya kalau kita duk layan dia akan membawa kepada apa? Mati hati kita. Takkan bersyukur. Allahu Akbar. Dan yang terakhir sekali, bila kita menghadiri kematian, kita Ibrahim Adham, kematian saudara kita tidak mengajar kita bahawa kita juga akan mati. Tak ada. Kita tengok dia mati. Matilah no. Duk main kali dengan aku dulu ni. Pergi sekolah sekali. Kita duk kira tu je. Dia ni bukan saya orang sini. Saya mahal tu. Dia saya mahal tu lah. Dia ni kah dulu kah. Bukan ada apa. Cakap mari duduk di sini. Dia kira tu. Kita tak pernah melihat kita macam mana hang mati, aku pun juga akan mati. Tapi lagu mana kematianku? Tak tahu. Tengok Islam ajak kita lagu Nabi bila kita pergi kubur. Selamat sejahtera ke atas kamu. Hang pergi dulu aku akan ikut. Aku akan ikut. Mana tak lambat aku pula. Allah pun, Nabi pun ajak kita apa dia? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allah tak kata hang tu milik Allah. Allah tak kata hang tu, Allah tak suruh kita kata hang tu milik Allah, hang balik kepada Allah. Ada. Tapi Allah kata apa?
Kita semua ni adalah milik Allah, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Tapi tidak mendatangkan pengajaran. Hari-hari kita tengok orang mati, kita ziarah orang mati. Tapi adakah kematian saudara kita? Hari ni mati pula ulama besar. Tok guru saya, Ustaz Ismail Kamus, guru di Maktab Mahmud dulu. Kemarin pun mati seorang ulama besar juga, apa nama, Pak Sumi, orang apa nama Kuala Pai, mati. Hari ni pun sama juga Ustaz Ismail Kamus. Tinggallah kita hak kuman-kuman sepanah ni. Gagah duk tukar langit. Mana kan? Orang hak bagus-bagus habis dah. Tinggal kita. Tukar. Adakah kematian mereka itu tidak mendatangkan pengajaran kepada kita? Kalau tak, maknanya hati kita pun mati. Na'udzubillah. Dosa itu boleh jadi mematikan hati atau membuatnya sakit parah. Dosa tadi ni jadi mati, ataupun sekurang-kurangnya bagi jadi sakit. Hati kita tu jadi sakit yang parah, yang ditakuti. Ataupun kalau tak mati, tak sakit, melemahkan kekuatan hati. Dan memang seseorang itu kalau hati dia lemah, memang dia tak boleh lah. Aku tak kuat lah, aku tak boleh lah, aku. Maknanya hati dia tu, jiwa dia tak boleh, tak tanggung. Dan ini pasti, bukan kita melawak-melawak. Hingga kelemahannya berujung pada 8 penyakit yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepada Allah darinya. Iaitu apa dia? Kegundahan dan kesedihan dan kelemahan dan kemalasan dan ketakutan dan kekikiran, beratnya hutang dan intimidasi seseorang. Penguasaan seseorang. Intimidasi, mana orang menguasai kita, kita takut ke orang tu. Dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah bersabda, hadis sahih daripada Bukhari yang kita duk baca ada minggu bila ada dalam dalam khutbah kedua kita ada disertakan doa Nabi SAW ajak kita, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Bahaya. Wal huzn wal ajz wal kasal wal jubn wal bukhl wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ada 8 penyakit yang Nabi SAW minta berlindung. Dan semua penyakit ini berpunca daripada apa? Dosa. Yang Nabi SAW takut. Penyakit hati yang 8 ini. Apa dia? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Penyakit gelisah, duka cita, al-ajz, lemah hati, al-kasal, malah nak semayang, malah nak bangkit tahajud, malah nak bagi salam malah. Dia rasa semangat, dia kata hello. Dia semangat tu kata hello. Tapi nak bagi salam tu yang akan menyebabkan dia dapat pahala, dia jadi malah. Padahal salam itu ucapan ahli syurga. Kalau dia kata hello, kalau boleh satu pekan tu dengar. Kasal, jubn, mengecut, bukhl, kedekut. Nak masuk dalam masjid tu, buka beg duit tu, pilih. Buka-buka tu banyak lai. Dia pilih hak kecil sekali. Bakhil. Bagus kalau daripada hak tak buka langsung. Ni kan? Dhala'id dain, dikelilingi oleh hutang. Kerja nak hutang. Dan juga yang disebut tadi apa dia? Intimidasi seseorang. Ghalabatid dair. Wal-ghabatir, ataupun dalam riwayat yang lain berkata disebut qahrur rijal. Mana orang menguasai dia. Berat kita ni, banyak dah kita lalui ni. Hukum-hukum terhadap buat dosa ni, maknanya kena jauh lah daripada dosa, kena cari jalan. Apatah lagi kita berada di ujung usia.
Tahu ya? Tak mana satu banyak sangat. 3. Dah lagi. Dalam perbih ni. Allahu Akbar. Doa tu boleh ambil kata imam. Kata imam dia ngapai? Boleh dia mana? Ada, boleh ambil kata imam. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan tu. Bacalah doa tu. Dan rasanya ramai yang ingat doa tu. Setiap 2 perkara darinya, iaitu 8 penyakit tersebut adalah pasangan bagi lainnya. Dia orang kata apa? Pasangan dia. Maksudnya adalah bahawa dosa-dosa itu termasuk faktor terkuat yang membukakan ke-8 penyakit di atas. Maknanya penyakit-penyakit tadi dia mari daripada dosa. Sebagaimana ia merupakan faktor terkuat yang menghadirkan ujian yang berat. Macam itulah juga. Mendapatkan kesengsaraan, buruknya ketetapan takdir dan kebahagiaan musuh. Pada dosa. Macam mana dosa itu boleh menyebabkan datangnya penyakit-penyakit tadi ni, begitu juga dosa itu boleh menyebabkan seseorang itu mendapat ujian. Itu Nabi SAW bila dia ziarah orang sakit, dia kata apa? La ba'sa tuhurun. Nabi bila ziarah orang sakit, dia kata tak apa, bersih. Maknanya apa? Allah Ta'ala gugurkan daripada kamu dosa. Itu bila kita sakit, kita tak boleh duk nak orang kata apa, nak meratus, nak apa. Itu adalah satu rahmat juga sebenarnya bila kita sakit ni. Kan? Berhentilah mengajak 2 minggu. Kan? Rahmat lah tu. Tidak nak kena mari. Bila mari kita nak jekah orang nak marah kita. Kan? Boleh berhenti 2 minggu. Alhamdulillah. Mendapatkan kesengsaraan, buruk ketetapan takdir dan sebagainya. Punca pada dosa. Dan termasuk sebab penyakit kuat yang menyebabkan hilangnya nikmat-nikmat Allah. Daripada kita orang tu buat dosa, mari penyakit kepada dia, kan? Makan apa balik pun tak sedap dah. Nikmat tu hilang lah. Orang pula nak bagi kita sakit hati waktu kita sakit tu. Waktu kita sakit tu lah dia orang mari hak nu, dia orang mari hak ni. Padahal kita tak boleh makan. Kan? Seronok orang rumah kita lah. Balas ke mereka lah. Perubahan kesihatannya dan mendadaknya hukumannya serta seluruh murka Allah. Na'udzubillah. Hak tu lagi dahsyat. Lagi sakan. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, marilah sama-sama kita berlindung, minta mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala agar dijauhkan kita daripada melakukan dosa besar atau kecil, agar kita selamat daripada segala bala bencana dan hukuman dunia dan akhirat. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok depa tak ada tulis ni. Ha?